Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tatmim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Aliyatan kuasa madrasah, sidang jemaah yang saya hormati dan juga kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mempertemukan kita semua lagi pada malam ini. Kita nak sambung perbincangan minggu lepas dalam kitab Safinatun Najah, dalam fasal yang ke-37, iaitu asbabus sujudus sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4 perkara. Kita cerita dah minggu lepasnya pengertian bagi as-sahw dan juga sujud sahwi, dan apakah bacaan yang perlu kita baca bila mana kita sujud sahwi dan bilakah kita nak sujud sahwi. Dan pada minggu lepas juga kita telah masuk pada perbahasan yang pertama pada kata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertamanya, apabila meninggalkan seseorang yang semaya itu sebahagian daripada sunat-sunat ab'ad, yang insya-Allah akan diterangkan dalam fasal yang selanjutnya selepas ni. Dia tak buat tu dalam semaya yang dia lakukan tadi, ataupun sebahagian daripada sunat ab'ad tersebut. Jadi dia tinggal tu sama ada keseluruhan sunat ab'ad yang kita akan bila lepas ni ada 8, ataupun dia tinggal sebahagian daripada sunat ab'ad tadi. Dia buat tapi buat tak habis. Boleh jadi dia buat separuh kemudian dia tinggalkan. Jadi kalaulah dia ni sengaja tinggal ataupun dia ni terlupa, dia tak ingat, bahkan kalaulah dia sengaja sendiri pun tinggal, maka sunat untuk dia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum dia bagi salam. Hak tu minggu lepas lah yang kita nyatakan. Hari ni insya-Allah kita akan sambung balik pada kata pengarang, ats-tsani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua, membuat benda yang membatalkan semaya jika sengaja, dan tidak membatalkan solat jika dibuat dengan terlupa. Ni jangan kita dengar ni. Ada benda yang mana kalaulah kita sengaja buat, sengeling kita buat, boleh menyebabkan batal semaya kita. Akan tetapi semaya kita ni tak batal kalau kita buat dalam keadaan kita terlupa, kita tak sengaja. Lagu mana ni? Antara yang dibincangkan oleh alim ulama kita ialah ada perkara ni kalau kita buat sengaja batal semaya. Misalnya lagu mana? Contohnya kita menambah satu rukun dalam semaya dengan sengaja. Kita buat dah rukun tadi, tengok-tengok kita tambah pula kali kedua. Contohnya ialah apabila kita telah rokok. Nah, kita rokok, tengok-tengok kita sengeling rokok. Kalau kita sengeling rokok, tambah pula rokok kali yang kedua. Ni bukan semaya gerhana ni, 2 kali rokok dalam 1 qiyam.
Tapi hak ni dia sengeleng dia rokok. Hak ni batas semaya kalau dia buat. Akan tetapi kalaulah dia pergi tambah rokok yang kedua tadi tu bukan sengaja, dia tak teringat. Boleh jadilah dia rokok molek-molek, bila dia nak bangun ke iktidal tu tak teringat dia rokok pula. Boleh jadilah orang short memory loss ni kan. Ada juga orang nyakit gitu. Dia tak teringat dia rokok dah tadi, dia rokok pula. Perbuatan dia rokok kali kedua tu, kalulah dia sengaja dia buat, batas semaya dia. Tetapi dengan dia tak sengaja pergi rokok pula kali kedua, itu tidak membatalkan semaya dia. Jadi kalau dia buat benda gini, ulama kata sunat untuk dia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum dia bagi salam lepas ni. Kerana dia telah buat suatu perkara, kalaulah dia sengeling, batas semaya. Lah ni tak batal tu sebab apa? Sebab dia tak sengeling, dia tak sengaja. Maka semaya dia selamat lagi, boleh diselamatkan lagi. Maka ketika itu sunat untuk dia sujud sahwi. Tu satu contoh. Contoh yang kedua ulama sebut, antaranya makan yang sedikit. Kita ni kalau makan dengan banyak dalam semaya batal tak kira sengaja ke tak sengaja, makan sepinggir nasi. Duduk semaya molek-molek makan sepinggir nasi. Guna tabaji makan nasi tu. Tak tahu, tak sengaja, batal. Dia tak sepun dengan puasa. Puasa tak apalah. Balik kerja letih-letih buka saji, ada nasi behel 2 pinggir. Kan nyeboy lah. Orang kata guna makan tu, puasa ni. Hamba tak ingat tadi. Tak apa, boleh lagi. Kalau puasa. Tapi semaya ni walau kita ni tak ingat sekalipun, kalau dia mau makan banyak batal semaya. Tak kira dah. Banyak tak kira lah ingat ke tak ingat ke. Kalau banyak batal semaya. Lah ni masalah yang kita nak ceritanya ialah kalaulah dia ni makan sedikit. Contohnya ada nasi duk lekat dekat gigi dia, ataupun ikan siakap dia makan 3 rasa tadi tu lekat gigi. Tengah semaya tu dia duk main lidah, duk makan balik telan semula. Makanan yang tersisa dalam gigi dia. Jadi dia makan tu dalam kadar yang sedikit. Tetapi tengok, kalaulah dia makan tu sengaja sengeling dia makan. Dia tahu dah ada makanan ni, sepatut dia buat lah. Tengok-tengok dia sengeling makan, batal semaya dia. Batal semaya walaupun sedikit bak makan. Akan tetapi kalaulah dia ni tak teringat ataupun tak sengaja duk baca Fatihah tu tubik sisa makanan kat gigi dia pun telan. Jadi dia tu kira makan dah tu. Dia makan sisa makanan yang ada dalam mulut dia. Cuma sisa makanan tu sikit, dan dalam keadaan dia ni tak sengaja, dia lupa. Maka kalaulah dalam keadaan begini, semaya dia tu tak batal. Semaya dia tak batal. Cumanya sunat untuk dia sujud sahwi sebelum dia bagi salam lepas ni. Ni contoh yang kedua. Dia makan sedikit. Contoh yang lain, dia bercakap dengan sedikit. Kalau kita kecek dalam semaya ni, batal semaya kan? Batal dah. Batal semaya. Kerana semaya ni ibarat munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita kecek dalam semaya, batal. Kerana seolah-olah kita telah lari daripada kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Terahlah kita pergi ngadak sultan. Duk molek-molek dia mengadak, kita pergi buang asal kita sebelah. Marah dak sultan? Marah weh. Dia mau molek-molek dia mengadak kita, tengok dia mau pergi buang. Tak kena adak. Samalah dalam semaya sekalipun, kalaulah kita ni tengah semaya molek-molek, kita pergi kecek, maka batal semaya kita. Walaupun kecek arak, walaupun satu huruf yang memberi faham. Kita ngaji dah kan gitu, batas semaya salah satunya ialah berkata-kata. Walaupun dengan satu huruf yang memberi faham, yang menyebabkan orang faham, kita kecek. Contohnya dalam bahasa Arab dia kata apa? Ki. Ki ni satu huruf qaf, butir lah. Satu huruf lah. Tetapi dalam bahasa Arab, ki ni dengan bawa maksud jagalah, pelihara. Jadi kalau orang dengar tu dia faham, dia kata ki ataupun ai, larilah. Jadi walaupun dengan satu kalimah itu memberi faham. Sini dia bercakap dengan sedikit. Cuba ni. Jadi kalaulah kecek ni banyak,
sengaja tak sengaja batal semaya kita. Duk kecek molek-molek. Kecek telefon, batal. Ataupun dia pergi panggil bini dia, batal. Ni kecek arak lah ni. Kalau kecek Melayu sama telah lah, batal dulu lagi. Ni kecek arak, batal. Tetapi kalau kita kecek tu kodah sedikit. Kodah sedikit. Kalau sengaja batal semaya. Sebagaimana mu cerita tadi. Cuma kalulah kita buat tu dalam keadaan tak sengaja, ini tidak membatalkan sembahyang kita. Cumanya sunat untuk kita sujud sahwi sebelum kita wisalah kan. Ini adalah beberapa contoh yang mana kalulah kita mengerjakan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja boleh membatalkan sembahyang dan tidak membatalkan sembahyang jika kita buat dalam keadaan terlupa. Ni nombor 2. Sebab yang keduanya ialah bila kita buat sesuatu perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita kalau kita sengeling buat benda tadi, tetapi tak batal kalau kita buat dalam keadaan terlupa, kita buat dalam keadaan tak sengaja. Hak ni juga antara alim ulama kita nyatakan contoh yang lain ialah apabila dia memanjangkan rukun yang pendek. Amu cerita dah dulu berapa kali dah. Dalam semaya kita ni ada 2 sahaja rukun yang pendek. Yang lain rukun panjang. Perbuatan dalam semaya ni kita sunat untuk memanjangkan. Kita lama. Contohnya kita berdiri dalam semaya. Sunat kita lama. Bacalah surah panjang pun tak ada masalah lah. Kalau kita semaya sore. Dia sunat ke panjang. Ketika mana kita sujud, sunat kita lama. Kita boleh berdoa dalam sujud. Dalam tasyahud, duduk tasyahud lama tak ada masalah. Cuma ada 2 rukun yang dinamakan sebagai rukun pendek. Dia ni ada hak dia. Dia tak boleh lebih. Kita cerita itu kan Antaranya ialah i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud. 2 rukun ni dia tak boleh nak manja atas ikut PA kita tak boleh. Dia ada qadar dia. Jangan lebih sebagaimana aku cerita gitu. Jadi, kalaulah kita memanjangkan rukun yang pendek melebihi qadar dia i'tidal, tengok lama tu kadang-kadang setengah jam. Lebih daripada qadar dia berdiri baca Fatihah ataupun baca qunut. Lama dia i'tidal. Ini ni kalaulah dibuat dalam keadaan dia sengaja, batal semaya dia. Batal dia kalau dia ni i'tidal melebihi qadar masa yang dibenarkan dalam semaya. Tetapi pada masalah kalaulah dia i'tidal lama tadi tu dalam keadaan terlupa, dia tak teringat ataupun dia jenera. Duk i'tidal molek-molek terjenera, tertidur. Tidur ni tak batal semaya lagi. Dia tak batal semaya lagi. Kalau batal kalau kita tidur dalam keadaan tidak tetap papai punggung. Boleh jadi dia tidur tu straight molek, tidak terbuka punggung dia Maka ketika itu dia jenera. Orang panggil dia ni tak tidur molek lagi, maksudnya dia dengar lagi orang doa ayat tapi duk galik itu lama i'tidal dia. Dia tak sengaja tu. Semaya dia tak batal. Semaya dia tak batal sebab dia buat tadi tu dalam keadaan dia tak sengaja. Cuma ulama kata masuk dalam sebab yang kedua ni, dia buat tadi tu kerana dia dalam keadaan lupa, maka semaya dia tu tak batal. Maka sunat untuk dia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum dia bagi salat lepas ni. Ni jaranglah kita buat jarang sangat tidak lama tak teringat. Ini masalah yang kedua. Mudah ni. Apa sandaran ulama kita dalam permasalahan ni? Amo cerita sikit. Dinyatakan bahawa disebut suatu hadis Nabi SAW. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim, bahawa adalah Nabi kita Muhammad SAW pada suatu hari dia semaya zuhur 5 rakaat. Kemudian Nabi sujud sahwi. Nabi sujud sahwi. Jadi Nabi semaya 5 rakaat tadi tu dalam keadaan Nabi tak sengajalah. Nabi tak sengaja. Yang mana kalaulah kita sengaja tambah rakaat, kita semaya 4, sengeling tambah 1 rakaat lagi. Orang panggil rajin doa ni, nak tunjuk alim pada orang kita nak semaya lama pada orang ni, tambah sebutir lagi rakaat. Hak ni batal semaya. Kalau kita sengeling.
Tapi Nabi buat ni dalam keadaan Nabi lupa. Nabi tambah satu lagi rakaat. Jadi 5 rakaat semaya zuhur. Jadi perbuatan Nabi tadi menunjukkan bahawa Nabi tambah rakaat tadi tu. Dalam keadaan Nabi lupa tu. Itu tidak membatalkan sembahyang. Ulama kita istinbat hukum. Menyebabkan keluarlah sebab yang kedua ni. Kita ngaji fiqh ni sebenarnya. Sidang hadirin semua. Jemaah yang saya hormati. Kita ni diibarat dalam menafsirkan hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran, kita tengah tafsir. Kita bukan duk ngaji saja, tidak. Bukan tidak ada sandaran, tidak. Kita ngaji mazhab ni, semuanya ada sandaran, cuma seolah-olah kita ngaji tu bagi dah siap dah. Bagi siap mari atas meja, siap belakang dah hidayah, kita terima. Cuma kadang-kadang ada orang dia tak tahu cara. Lagu mana siap hidangnya tadi? Ni alim ulama kita cerita. Ni kita mengaji. Kalau kita mengaji lebih kita tahu sebab apa jadi gini. Kita tengok hadis, kita tengok tafsir. Baru mari sandara dia. Amun nak cerita ni kerana apa? Kerana Allah ni ramai orang duk mengaji, sikit-sikit nak dalil. Tuanya tak tahu mana, tapi sikit-sikit nak dalil. Payah. Kita orang awam bukan tahap kita nak cara pasal dalil. Terus kita pergi jumpa doktor seorang. Kitanya sakit perut. Kita tak tahu. Gastrik ko, salah makan ko, tak tahu ke apa. Pergi jumpa doktor kata, biar haji makan ubat ni. Kita beri ubat gastrik. Mana dalil doktor? Kata gastrik ambo ni. Kita tanya dia dalil secara mana. Kata doktor aja ni. Dari segi saintifiknya gini, jadi. Kita boleh terima tak? Boleh terima, kita tak mengaji bagi akademik secara tu. Apa kita nak tanya dalil doktor? Doktor tak cerita dah kita kadang-kadang apa dia beri ubat tu. Dia tulis belakang dah. Orang yang memahami bila baca kertas kita kat, dia tak soal banyak dah, dia tengok selalu dah. Pak cik ada penyakit ni. Pak cik ada penyakit ni. Kita yang biasa pergi jumpa doktor kat. Dia sengeling tanya ni. Ni perangai dia bawa dalam agama. Kita orang awam tidak digalakkan untuk bertanya dalil. Cuma kalaulah kita ni nak menambahkan kefahaman, boleh jadi lah ni tak suka orang zaman dulu. Gapo tok guru ayat tu tak terima satu kuatu. Itu dululah, boleh jadi. Allah ni boleh jadi tidak sebegitu rupa. Kita ni ada maklumat yang banyak, maka boleh kita kaji. Akan tetapi salah satu adabnya dalam kita bertaamul dalam beramal ialah kita tidak bertanya benda-benda gitu kerana bukan tepat dia. Yang bertanya ni ialah orang yang belajar. Apa kita duduk dalam kelas ni boleh nanya, ustaz gapo dalil ni kita duduk ngaji ni? Ni boleh. Ni kalau duduk luar biasa gitu duduk kecek kedai kopi gapo dalil ini tidak. Bukan budaya dia, bukan budaya. Hak ni disebut oleh alim ulama kita bila kita belajar adabul fatwa wal mustafti, bila orang tu nak memberi fatwa dan juga orang nak bertanya tentang hukum fatwa, diceritakan ada adab benda tadi. Benda tadi gitu. Beres. Kamu sebut tu sekadar kefahaman. Sebab yang ketiga pula. Qala al-musannif rahimahullah at-thalithu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih. Yang ketiganya kata pengarang kita memindahkan rukun qauli kepada lain dari tempatnya rukun qauli. Iaitu kita memindahkan rukun qauli, rukun bacaan dalam semaya, kepada bukan tempat dia. Sepatutnya kita baca bacaan rukun tadi pada diri misalnya. Tengok-tengok kita pergi baca pada tempat yang lain. Misal mudahnya, Suratul Fatihah adalah satu rukun. Kita kena baca Suratul Fatihah. Tempat untuk kita baca Suratul Fatihah, kita belajar itu ialah bila mana kita berdiri, qiyam. Tengok-tengok Abang Haji ni dia tak baca Fatihah ketika berdiri. Dia pergi baca bila? Dalam tasyahud akhir. Dia tak baca ketika dia berdiri. Dia pergi baca dalam tasyahud akhir. Dia bacalah. Tengok-tengok dia baca pula. Maksud gini, kalau tak baca tu tak jadi satu rukun tak jadi rakaat ni. Ni dia baca dah rukun tadi. Tengok-tengok masa dia duduk di tasyahud akhir dia baca pula Fatihah.
Yang mana Fatihah ni sepatutnya dibaca ketika dia berdiri. Tengok-tengok dia pergi baca ketika dia duduk tasyahud akhir. Hukum semaya dia sah lagi. Hukum semaya dia sah, cuma dia kena sujud sahwi lepas ni. Kerana dia telah memindahkan bacaan pada bukan tepat dia. Bukan tepat dia. Contoh lain, dia baca Fatihah ketika rokok lah mudahnya. Sepatutnya dia baca ketika berdiri, tengok-tengok dia pergi baca Fatihah ketika rokok. Kalulah kata dia ni tak baca lagi Fatihah ketika berdiri, dia pergi baca ketika rokok, wajib dia kena bangun semula, baca Fatihah ketika tu. Kalau dia baca dah, tengok-tengok dia rokok, dia pergi baca pula. Ketika tu sunat untuk dia sujud 2 kali sebelum dia bagi salam. Kiaslah rukun-rukun qauli yang lain. 2 ya. Tasyahud akhir soal lagi. Akan tetapi ada 2 rukun qauli yang kita tak boleh nak pindah. Kalau kita pindah, batal semaya. Apa dia? Satunya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah rukun qauli, rukun perkataan. Kita sebut. Tengok-tengok kita tak buat pada tempat dia. Sepatutnya kita baca takbiratul ihram pada permulaan semaya kita. Tengok-tengok kita tak buat ketika mula-mula semaya, kita buat Fatihah dulu, baru takbiratul ihram. Sah tak semaya kita? Ni batal semaya. Batal dulu lagi, tak sah dulu lagi. Ni tak payah nak ngajing lah nak sujud sahwi lepas ni, bukan. Dia tak jadi dah sujud sahwi sebab bagi tak jadi daripada awal lagi. Kerana permulaan nak semaya ialah takbiratul ihram. Tengok-tengok dia tak nyetak dengan takbir, dia nyetak dengan Fatihah. Dia takbir lepas tu. Maka kalau masalah gini semaya dia tak sah daripada awal. Tak sah pada awal. Hak tu kalau dia takbiratul ihram bukan pada tempat dia. Yang keduanya salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sebut tu bukan pada tempat. Mana tempat kita wisalah? Iaitu selepas daripada tasyahud akhir. Kesudahan semaya lah. Penanda kita nak tubik dari semaya. Tengok-tengok masa bangun daripada sujud misalnya, nak duduk tasyahud akhir tu, dia wisalah lalu lah. Baru dia baca tasyahud akhir. Kalulah dia buat gini dengan sengaja, batal semaya dia. Sebab apa? Dengan dia bagi salah tu, dia telah keluar daripada solat dia. Jadi benda tara nak masuk dengan benda tubik ni, kalau dia pindah, rosak semaya. Tetapi rukun qauli yang lain, kalau dia pindah, dia tidak membatalkan semaya, tetapi kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kena sini masuk sunat sujud sahwi. Tak sujud sahwi tak ada gapo, cuma kurang lah semaya dia. Jadi dia kata memindahkan rukun qauli bacaan bukan pada tempat dia. Ni sunatlah dia untuk sujud sahwi semaya dia masih sah, melainkan kalaulah dia pindahkan bacaan takbiratul ihram dan juga salam dengan sengaja pada tempat yang lain, maka ketika tu semaya dia tak jadi batal. Tak sah pada awal. Kalau kata salah terbatal. Itu batal. Ini permasalahan kalau dia pindah rukun qauli. Kita turun sikit permasalahan kalau dia pindah bacaan sunat ab'ad. Lepas ni kita akan bincang salah satu sunat ab'adnya ialah tasyahud awal. Tasyahud awal ni kita tahu dah. Lepas ni dia cerita tak apa, kita ayat awal. Tasyahud awal ni ialah sunat ab'ad. Tengok-tengok dia pindahkan bacaan tasyahud awal tu bukan pada tempat dia. Contoh, dia lepas baca Fatihah, tiba-tiba dia baca tasyahud awal. Kalau nak kiranya bukan tempat dia lah baca tasyahud awal situ. Tempatnya kita baca sunat, kita sunatnya baca surah tu, surah selepas semaya. Surah selepas baca Fatihah. Tengok-tengok dia pergi baca tasyahud awal. Maka ketika itu sunat juga dia sujud sahwi. Sunat juga dia sujud sahwi kalau masalah tasyahud awal. Sunat ab'ad yang lain misalnya kunut. Bacaan doa kunut. Kalulah kita ni sengeleng, pindah ke bacaan kunut kepada tempat yang lain. Lepas kita baca Fatihah, kita baca doa kunut. Ya boleh jadi ni orang-orang ni pelik-pelik juga. Kadang-kadang dia beramal ni kita tak nak ayat. Kadang-kadang berlaku. Soalan-soalan orang ni kadang-kadang banyak dia mari. Benda tadi
Dan fuqaha, ulama-ulama fiqh ni masuk ke dalam kitab dia supaya kadang-kadang benda tu kita sebelum orang tanya tu kita ayat lalu dah. Benda ni berlaku. Jadi dianya baca kunut ketika dia berdiri selepas baca Fatihah. Tengok, kita tanya dia. Demo baca kunut tadi tu niat gan. Kerana kunut ni kita akan belajar lepas ni ibarat daripada doa dan juga puji-pujian kepada Allah Taala. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Sampai habis. Itu adalah doa. Kalau tasyahud tadi bukan doa. Tasyahud tu ibarat munajat kita dengan Allah. Kalau kita pindah tempat sunat sujud sahwi. Hak ni kita pindahkan bacaan kunut yang merupakan ibarat daripada doa dan juga puji-pujian kepada Allah. Tengok-tengok kita baca tu bukan pada tempat dia. Misalnya selepas baca Fatihah waladdallin, sepatutnya kita bacalah surah-surah. Tengok-tengok dia baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Siapa habis? Susah ya Allah. Gapo ni? Bukan tasyahud ni. Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Maaf banyak. Lepas waladdallin dia pun baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Siapa habis? Jadi kalau dia buat gini, kita tanya dia, dari mau baca doa kunut tadi tu niat gana? Kalaulah dia kata dia niat baca doa kunut, dengan dia baca Allahumma hdini tu dia kata, hamba baca doa kunut tadi tu. Kalau kata gitu sunat untuk dia sujud sahwi. Sebab dia telah memindahkan sunat abad bukan pada tempat dia. Mudah kan? Tetapi kalau kita tanya pula, dia kata, hamba bukan doa kunut. Hamba niat berzikir. Hamba niat berzikir dan juga berdoa kepada Allah secara mutlak. Kalaulah gitu, tidak sunat untuk dia sujud sahwi. Tak sunat dia sujud sahwi. Sebab kita ni boleh untuk kita berzikir dalam perbuatan semaya kita. Boleh sentiasa berzikir. Boleh kita nak buat. Contoh kita sujud kan? Kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang bila sujud akhir tu kita tambah lagi doa-doa kita kan. Sunat kita tambah doa, kita tambah zikir. Asalkan dalam bahasa Arab lah, bukan bahasa Melayu. Jangan berdoa dalam bahasa Melayu pula. Ya Allah, berikanlah aku isteri yang solehah. Jangan. Rezeki yang banyak. Jangan kecek bahasa Melayu. Batas maya dululah. Ni dia berzikir dalam bahasa Arab, dia berdoa dalam bahasa Arab boleh. Sunat kita boleh kita buat, tak batas maya. Jadi kalaulah dia baca doa kunut tadi tu bukan niat baca doa kunut, tetapi niat dia baca zikir ataupun doa, maka ketika itu tidak disunatkan untuk dia sujud sahwi. Situ masalah dalam masalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Baik. Tadi rukun qauli. Kita turun kepada sujud sunat ab'ad. Lalu ni kita masuk pula pada sunat hay'ah. Sunat-sunat yang kita biasa duk baca dalam semaya. Contohnya sunat hay'ah, kita baca surah selepas daripada Fatihah. Jadi kalaulah kita pindahkan sunat hay'ah kepada rukun yang lain. Contohnya gini. Kita sunat bila kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi masa kita rokok, kita tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita pindahkan bacaan yang ada pada sujud, kita pergi pindah pada rokok. Kita kata subhana rabbiyal a'la. Kita tak baca subhana rabbiyal azim. Jadi kita telah memindahkan bacaan sunat hay'ah pada tempat yang lain. Kalaulah kira gini, tidak sunat untuk kita sujud. Tak sunat nak sujud. Tak sunat nak sujud. Tak payah sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi lah. Dia tukar zikir. Tukar. Contohnya baca ayat sujud, dia baca kepada rukuk. Rukuk kepada sujud. Duduk antara dua sujud, dia pindah pada tempat lain. Kocah habis. Tak tahu duduk mana. Yang ngaji tu kat orang panggil tak kejap Teringat orang mana ada tu kat dia sebut. Ketika ni tak sunat dia sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Melainkan kalaulah dia pindah tadi tu surah. Selepas daripada Fatihah, dia pindah pada tempat yang lain. Contohnya,
Ketika mana dia rokok, dia pergi baca suratul Fatihah. Kalaulah dia baca, bukan surah Fatihah lah, surah. Contoh dia rokok, dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika dia tengah rokok. Jadi kalau dia pindah surah kepada tempat yang lain, sunat dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab baca surah tu bukan pada tempat dia. Kerana tempatnya ialah ketika dia berdiri. Ketika rokok, ketika i'tidal, ketika sujud ni bukan tempat nak baca surah, bukan tempat nak baca Quran. Tempat nak baca Quran dalam semaya ni bila mana kita berdiri. Baca surah ni sunat hai'ah saja, tak buat pun tak batal, buat pun boleh pahala dalam semaya. Cuma kita ni orang panggil tak kena stresing, git letak pada tempat lain. Kalau gini sunat sujud sahwi. Ada satu hal lagi, dianya pindah dalam keadaan dia berdiri, tapi bukan pada situasi ataupun masa dia. Sepatutnya kita baca surah ni selepas tahiyat. Dalam diri. Tengok-tengok dia bukan baca lepas tahiyat, dia baca sebelum tahiyat. Walha baca surah ni memang ketika diri lah ni. Tengok-tengok, tapi dia ni bukan buat pada masa dia. Tepat tu kena dah, masa pula tak kena. Sepatutnya kita baca tahiyat dulu baru baca surah. Dia ni terbalik. Baca surah dulu baru baca tahiyat. Tak tahu apa ni, takut tak imam. Yang pergi baca wadduha dulu baru baca tahiyat. Lagu mana kalau tak imam buat gitu? Dia pergi baca surah dulu barulah dia pergi baca tahiyat. Kalaulah gini tidak disunatkan untuk dia sujud sahwi. Tak sunat dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia masih melakukan bacaan tadi pada tempat dia. Cuma masa sahaja yang tidak kena. Tempat tu kena dah, masa yang tak kena. Cuma perbuatan dia tadi tu tak comel. Yang aula dan afdalnya dia baca Fatihah dulu, barulah dia baca surah. Ni. Jadi hang boleh cerita dah belakang ni. Sama ada dia pindah rukun, ataupun dia pindah sunat ab'ad, ataupun dia pindah sunat hai'ah. 3 perkara dah hamba sebut. 3 perkara dah. Ni rukun yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada lain daripada tempat dia. Dia pindah ni sama ada keseluruhan rukun qauli tadi ataupun sebahagian. Ni separuh-separuh, tak boleh juga. Kalau kata separuh-separuh pun sunat untuk dia sujud sahwi juga. Sunat juga sujud sahwi. Ni masalah-masalah banyak dah ni. Bab sujud sahwi ni biasa dah. Dia mari masalah-soalan tu banyak. Soalan mari semua. Mungkin kita tak buat, orang lain buat. Jadi kita nyatakan dah pada tempat kita ni. Habis rukun yang sebab yang ketiga. Kita masuk pula pada sebab yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ihtimali ziyadah. Iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ihtimali ziyadah. Terjemahan dia melakukan rukun fi'li serta ditanggung lebihnya. Payah faham maksud ditanggung sini. Yakni dia melakukan rukun fi'li, dia melakukan rukun perbuatan dengan sangkaan dia menambahkan rukun perbuatan tadi. Ni skalanya ramai kita buat. Bila mana seorang tu dia semaya, dia mari syok, dia mari ragu dalam fikiran dia ni, ambo ni semaya 2 rakaat ke 3 rakaat. Ni mari dia galik. Dia galik duk semaya tu, bila dia naik rakaat ketiga misalnya. Tiba-tiba dia mari keraguan. Ambo ni rakaat ketiga ke rakaat kedua. Dia mari ragu. Kalau kita semaya subuh, jagalah sebab 2 rakaat saja. Tapi kalau dia mari semaya lebih pada 2 rakaat ni, dia mari selalu semaya zuhur lebih-lebih lagi ataupun semaya asar. Sebab apa? Sebab tak baca derah. Kadang-kadang tu imam jadi ragu. Kita jadi tu imam tu
Tak teringat dah. Ambo ni duk rakaat ke berapa dah ni? Sebabnya kita tak baca regah. Dia jadi mari lalu keraguan dalam semaya. Nah, kita ni jenis tak fokus dalam semaya kan. Galik duk mikir anak kita duk gapo rumah, duk mikir kerja tadi duk rumah mana, duk mikir kereta kita duk luar, duk mikir banyak benda. Jadi dalam semaya pun kita duk mikir lagi benda tadi menyebabkan kita pun lah sekali lost. Lost dalam pemikiran kita pun tak tahu dah kita ni dalam rakaat yang ke berapa. Kita ni tak tahu dah dalam rakaat yang ke berapa. Samalah pada masalah ni. Supalah ni. Cuma sini dia kata melakukan rukun fi'li perbuatan dengan sangkaan menambahnya. Contohnya lagu mana? Dia semaya, dia mari ragu, dia ni buat dah ke rokok ataupun tak rokok lagi. Dia tengah sujud dah ni. Duk sujud dah. Hamba rokok ke tak tadi? Dia mari waswah dalam pemikiran dia, mari keraguan. Hamba rokok ke tak tadi ni? Kau hamba turun lalu sujud. Jadi kalau orang jenis gini, dia ragu, hamba buat dah ke ataupun hamba tak buat lagi. Maka ulama kita ajar, wajib kita kena amalkan dengan benda yang yakin. Kita kena tinggalkan syok. Keraguan tu kita tahu jauh, kita ambil yang yakin. Kalaulah kita kata tadi, dia buat dah ke tak buat? Maka yang yakinnya lagu mana? Tak buat lagi. Yakinnya tak buat lagi. Yakinnya tak buat lagi. Sebab keraguannya, apa keraguan? Kita buat ke tak? Yang yakinnya tak buat lagi lah. Yang buat tu, hak tu buat ragu, buat dah ke tak buat lagi. Jadi tak lagi itulah yang yakin. Jadi ulama kata wajib kita amalkan dengan benda yang yakin, kita tinggalkan yang syak buat jauh. Ni mungkin payah nak faham dah. Mudah fahamnya bab rakaat. Kitanya duk ragu dalam pemikiran. Hamba ni rakaat semaya 2 dah ke 3 rakaat. Hamba ni rakaat kedua ke rakaat ketiga. Hamba ni rakaat keempat ke rakaat yang ketiga. Ayo mari waswah. Kalaulah gitu, kalaulah kata semaya ni hamba ni tak tahu rakaat ketiga ke rakaat keempat, maka dia wajib kena ambil yang yakin. Antara 3 dengan 4 buat mana yakin? 3 confident dia buat. Yang dia ragunya, buat dia waswahnya, buat dia tak confidentnya, buat 4 ni dia buat dah ke tak buat lagi. Jadi ulama kata wajib dia ambil yang yakin, kemudian dia kena tinggalkan yang syak dengan makna dia kira rakaat tu rakaat yang ketiga, dia kena tambah serakaat lagi. Rakaat yang keempat. Ni. Wajib dia kena ambil yang yakin, dia kena tinggalkan yang syak, kemudian sunat untuk dia sujud sahwi selepas sebelum dia bagi salat. Kerana dia telah buat sesuatu perkara dalam sangkaan dia telah tambah. Boleh jadi dia buat dah. Boleh jadi dia buat dah. Maka dalam sangkaan dia tambah dah benda tadi. Maka ketika itu sunat untuk dia sujud sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Sebab apa tu? Ada suatu hadis Nabi SAW. Hadis ni masyhurlah, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatruhi syakka wal yabni ala mastaiqana summa yasjud sajdataini qabla an yusallima." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Kalaulah salah seorang daripada kamu, Nabi bersabda, syok, ragu dalam semaya dia. Falam yadri kam shalla, dia tak tahu berapa rakaat ada dia semaya. Salasan am arba'an, 3 rakaat dah ke 4 rakaat. Ni Nabi sendiri ajar ni. Bukan ulama ajar dak ni. Ulama sebut tadi berdasarkan hadis ni. Nabi ayat kalulah mari syok dalam semaya. Dia tak tahu rakaat berapa dah dia semaya. 3 ke 4? 3 ke 4? Nabi kata apa? Fal yatruhi syakka, maka mutahu jauh keraguan tadi.
Wak mu tak pasti tu mu tak hujah. Wal yabni ala mastaiqana, maka mu kekalkan, mu ambil lah benda yang mu yakin. Kalau kata 3 dengan 4, ambil yang 3. 4 tu buat jauh, tambahlah so rakaat tadi. Bukan setakat situ yang Nabi ajar. Nabi kata apa? Summa yasjud sajdataini qabla an yusallima. Maka selepas daripada tu mu sujudlah 2 kali sebelum mu beri salam. Berdasarkan hadis ni lah, hadisnya panjang, riwayat Muslim. Ulama-ulama kita ambilkan sebagai satu sandaran bahawa bila kita buat sesuatu perkara dalam semaya, yang mana sangkaan kita tambah, rukun yang kita tambah, rakaat yang kita tambah, maka ketika itu sunat untuk kita sujud sahwi selepas tu, dan kita tambah satu rakaat lagi ataupun kita buat satu rukun tadi, kemudian barulah kita sujud sahwi, barulah kita bui salam. Bui salam. Inilah habis. Yang keempat. Baik. Hak ni kalau kita semaya sore lah, ataupun kalau kata kita jadi tu imam, kalau kita buat benda-benda yang disebut tadi, 4 perkara, sunat kita sujud sahwi. Ada ketikanya kita ni jadi makmum, kita ikut tu imam. Tu imamnya sujud sahwi. Kitanya tak tahu, sebab apa dia sujud sahwi. Boleh jadi kita masuk lewat. Kalaulah kata kita tahu sekalipun, alhamdulillah lah, mujur. Kita ada sekali dengan dia, tengok dia nak sujud sahwi lepas ni. Bila contohnya dia tak baca kunut subuh misalnya, maka kita tahulah, dia tak baca kunut subuh ni. Lepas ni mesti dia nak sujud sahwi. Maka imam pun sujud sahwi. Apakah tindakan makmum? Adakah wajib makmum sujud sahwi juga? Ataupun dia boleh tak sujud sahwi? Kerana alasan sujud sahwi ni sunat. Boleh ke dia nak tinggal sujud sahwi, ataupun wajib dia kena sujud sahwi? Maka ulama-ulama kita kata wajib juga dia kena sujud sahwi. Walaupun kita tak tahu sebab apa tu imam sujud sahwi. Sebab boleh jadi ada benda yang tu imam tinggal yang menyebabkan sunat dia sujud sahwi, kita yang makmum tak tahu. Maka bila mana tu imam buat sujud sahwi, dua kali sujud, wajib bagi makmum ikut tu imam sujud juga. Sebab hadis Nabi sebut, innama ju'ilal imam liyutammu bihi. Sesungguhnya dijadikan imam tadi untuk kita ikut dia. Jadi kalau tu imam turun sujud, tengok-tengok kita tak sujud, maka dia jadi nampak kita ni seolah-olah tak sepakat dengan tu imam. Maka ketika tu batal semaya kita. Batal semaya kita. Kalau tu imam turun sujud sahwi, kita sengeleng tak sujud. Katalah pergi demo tak ingat, kau ingat, kau tak sujud sahwi, tak boleh. Bila tu imam turun sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk turun juga sujud sahwi juga. Walaupun kesalahan tadi tu bukan kesalahan kita. Kita buat, tu imam tak buat. Kita tahulah dia tak buat, kita yang buat. Kalau dia sujud sahwi, wajib juga kita sujud sahwi. Hukum bagi tu imam sujud sahwi sunat. Tapi bila tu imam buat, makmum wajib ikut. Hak ni dapat pahala lebih ke makmum. Hak ni pahala lebih bagi makmum. Sebab tu imam buat sujud sahwi sunat ya bagi dia. Tapi kita buat sujud sahwi tadi tu, hukum dia wajib. Buat boleh pahala besar, tinggal dosa. Tu imam buat boleh pahala, tinggal tak dapat gapo. Hak ni kena tahu ni. Ada perbuatan makmum pahala lebih besar daripada pahala tu imam. Ni tu imam buat sunat, kita buat pahala wajib. Sebab wajib kita ikut perbuatan tu imam. Hak ni boleh tengok banyak dalam kitab-kitab disebut oleh alim ulama, ginilah. Perbahasan wajib kita ikut tu imam dalam sujud sahwi. Dia ada banyak lagi lepas ni, sepatutnya kita nak cerita tentang sujud tilawah. Bel tu kena berhenti dah. Cuma hamba sebut gini lah, teaser lah. Sepatutnya kita cerita pula ada satu lagi sujud tilawah. Hak ni kita cerita sujud sejadah. Sujud sahwi. Dia ada satu lagi sujud sejadah ataupun sujud tilawah. Dia tak serupa tu. Sujud sejadah, sujud tilawah dia tak serupa dengan sujud sahwi. Dia hukum lain. Sebab dia pun lain. Ada satu lagi. Gapo satu lagi sujud? Sujud syukur. Hak tu pun syukur pula.
Hak tu pun suku juga. Tak ada nak cerita malam ni. Ada rezeki kita cerita minggu depan. Ataupun pada pertemuan yang akhirat lagi lah. Kita akan cerita. Dan cara-cara dia dan juga sebab-sebab dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aku lukawli hadha fa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.